Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk kebolehjadian. Baiklah, sekarang kita lihat dulu standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Yang kedua, menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. Baiklah, sekarang kita lihat apa itu kebolehjadian. Okey, kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku. Sesuatu perkara dalam kehidupan mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Kita lihat contoh peristiwa yang mungkin berlaku dan juga tidak mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Okey, sekarang kita lihat perbualan antara dua orang murid, iaitu Azizah dan juga Patricia. Okey, Azizah cakap, bolehkah kita jangkakan sama ada esok akan berlaku kejadian siang dan malam atau tidak? Okey, Patricia jawab, sudah pastilah boleh. Bumi berputar pada paksinya mengelilingi matahari. Itulah sebab terjadinya siang dan malam setiap hari. Okey, berdasarkan perbualan ini kita dapat tahu bahawa peristiwa siang dan malam ini adalah mungkin berlaku kerana peristiwa siang dan malam ni berlaku setiap hari kerana bumi berputar pada paksinya mengelilingi matahari. Baiklah, sekarang kita lihat contoh peristiwa yang tidak mungkin berlaku. Di sini ada perbualan antara dua orang murid, iaitu Afiq dan juga Amar. Okey, Afiq cakap, adakah 100 boleh dibahagi dengan 7 tanpa baki? Okey, kemudian Amar dia buat pengiraan, kemudian dia dapati bahawa jawapan dia adalah 14 dan baki dia adalah 2 setelah dia melakukan pengiraan. Jadi dia cakap, oh, itu tidak mungkin. Apabila 100 dibahagi dengan 7, jawapannya ialah 14 dan baki dia adalah 2. Jadi kat sini terbukti bahawa apabila 100 bahagi 7, dia ada baki. Jadi pertanyaan Afiq tadi tak mungkin berlaku. 100 dibahagi dengan 7 tanpa baki itu tidak mungkin berlaku. Seterusnya kita lihat contoh peristiwa yang mungkin berlaku dan tidak mungkin berlaku. Baiklah, dalam sebuah kotak berisi beberapa biji guli merah, biru dan hijau. Okey, guru tu bertanya kepada murid dia, adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak ini? Okey, murid tu jawab, mungkin. Guli merah memang ada di dalam kotak itu, cikgu. Cikgu, guli biru dan hijau juga mungkin dikeluarkan. Okey, jadi berdasarkan perbualan ini, kemungkinan warna guli yang dikeluarkan adalah hanya ada 3 warna, iaitu guli yang warna merah, biru ataupun warna hijau. Okey, berdasarkan situasi di atas, mungkinkah guli putih akan dikeluarkan? Itu tidak mungkin kerana guli putih tak ada di dalam kotak itu. Okey, jadi kat sini guli yang mungkin dikeluarkan hanya ada 3 warna sahaja, iaitu merah, hijau dan juga biru. Warna yang selain daripada merah, hijau dan biru ini tidak mungkin dikeluarkan. Contohnya, guli yang warna putih, guli yang warna oranye ataupun guli yang warna hitam. Terusnya kita lihat 5 kebolehjadian peristiwa, iaitu pasti, mustahil, sama kemungkinan, kecil kemungkinan dan besar kemungkinan. Untuk peristiwa pasti, okey, contoh dia adalah hari ini Rabu, esok Khamis.
Okey, jadi sudah pasti dekat situ esok hari Khamis kerana selepas hari Rabu ialah hari Khamis. Okey, contoh yang lain lagi adalah bulan ini adalah bulan Mei. Bulan depan adalah bulan Jun. Okey, itu adalah pasti kerana selepas bulan Mei adalah bulan Jun. Baiklah, seterusnya kita lihat pula peristiwa untuk mustahil. Baiklah, kat sini kita dapat lihat ada 3 orang murid yang sedang bermain dadu. Kemudian ada seorang murid cakap, kamu akan mendapat nombor 7 daripada balingan buah dadu itu. Okey, itu adalah mustahil. Kerana buah dadu ada nombor 1 hingga 6 sahaja. Okey, contoh yang lain untuk peristiwa mustahil adalah dalam 1 minggu ada 9 hari. Itu adalah contoh peristiwa yang mustahil berlaku. Baiklah, sekarang kita lihat untuk contoh peristiwa sama kemungkinan. Okey, di sini kita dapat lihat ada duit shilling 50 sen. Okey, permukaan duit shilling yang menunjukkan nilai duit seperti 50 sen, 20 sen dan lain-lain tu disebut kepala. Permukaan yang di belakang tu kita sebut ekor. Okey, jadi kat sini dia kata, saya mendapat gambar kepala daripada lambungan duit shilling. Okey, peristiwa ini sama kemungkinan. Kerana ada 2 pilihan sahaja, sama ada mendapat ekor atau kepala. Okey, untuk peristiwa yang ada 2 pilihan, okey, ataupun yang ada bilangan pilihan yang sama, kita akan sebut sama kemungkinan. Contoh dia lagi, dalam satu balang ada 2 jenis perisa gula-gula. Okey, perisa strawberry dan juga perisa coklat. Apa kemungkinan gula-gula perisa coklat dikeluarkan? Okey, kemungkinan dia adalah sama kemungkinan. Kerana dalam balang tu hanya ada 2 perisa, iaitu perisa strawberry dan juga perisa coklat. Baiklah, sekarang kita lihat lagi contoh peristiwa untuk kecil kemungkinan dan besar kemungkinan. Okey, peristiwa dia adalah tsunami berlaku di Malaysia. Kebolehjadian dia adalah kecil kemungkinan kerana biasanya gempa bumi ini berlaku di Indonesia. Okey, seterusnya hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Kebolehjadian peristiwa ini adalah besar kemungkinan kerana biasanya apabila kita dengar guruh, biasanya hujan akan turun. Jadi ada 5 kebolehjadian peristiwa yang kita perlu tahu, iaitu pasti, mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan dan sama kemungkinan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan untuk tajuk kebolehjadian ini. Okey, nyatakan mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku pada peristiwa di bawah. Okey, ada 2 pilihan sahaja, iaitu mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Kita lihat soalan A. Terdapat 8 hari dalam seminggu. Okey, dalam seminggu ada 7 hari. Jadi, pernyataan ini tidak mungkin berlaku. Jadi kita tulis tidak mungkin berlaku. Baiklah, seterusnya soalan B. Gabungan 2 segitiga menjadi 1 segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat sebagaimana yang kita tahu bentuk dia adalah seperti yang cikgu lukis ni. Okey, jadi dia kata 2 segitiga. Okey, cikgu cuba bahagikan. Okey, kita dapat lihat kat situ. Gabungan 2 segitiga tu menghasilkan 1 segi 4 tepat. Jadi peristiwa ini mungkin berlaku. Okey, jadi mungkin berlaku lah. Jadi kamu tulis jawapan dekat situ. Mungkin berlaku. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Suatu nombor yang genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki.
Okey, nombor genap adalah nombor yang biasanya yang berakhir dengan sifar, 2, 4, 6 dan 8. Okey. Contohnya adalah nombor genap, nombor 10. Okey, dia kata boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Okey, 10 bahagi 5 kita dapat jawapan 2. Jadi, dia tak ada baki kan? Okey, jadi kat sini kita boleh bagi tahu pernyataan ini mungkin berlaku. Jadi, kita tulis jawapan dia adalah mungkin berlaku. Seterusnya, soalan D. Burung penguin ada di pantai Malaysia. Okey, burung penguin ni tak ada di pantai Malaysia. Biasanya penguin ni dia ada dekat Australia, Chile, dekat Antartika. Okey, jadi kat sini kita tulis jawapannya adalah tidak mungkin. Okey, tidak mungkin berlaku. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan yang lain. Okey, padankan peristiwa berikut dengan kebolehjadiannya. Okey, peristiwa yang pertama. Malaysia menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos. Okey, tarikh kemerdekaan ni 31 Ogos saja kita sambut. Jadi jawapannya adalah pasti. Kemudian kita lihat pernyataan yang seterusnya. Paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Okey, musim tengkujuh tu musim hujan lah. Okey, jadi kat situ kita dapat bagi tahu bahawa paras air sungai meningkat. Biasanya dia akan meningkat lah. Jadi kat sini jawapan dia adalah besar kemungkinan. Kerana bila hujan, paras air sungai dia akan meningkat. Kemudian kita lihat lagi pernyataan yang seterusnya. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan. Okey, amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan. Pernyataan ini adalah kecil kemungkinan. Kenapa kecil kemungkinan? Sebab biasanya amalan pemakanan yang sihat ni biasanya akan dapat menurunkan jisim badan. Tetapi boleh berlaku juga, dia boleh berlaku juga peningkatan jisim badan sekiranya makan makanan yang sihat. Jadi kecil kemungkinan lah. Okey, seterusnya dapat nombor ganjil daripada balingan dadu. Dapat nombor ganjil daripada balingan dadu. Jadi kat sini kita bagi tahu bahawa sama kemungkinan. Kenapa sama kemungkinan? Sebab dalam dadu dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5 dan 6. Okey, 1 ni adalah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil adalah nombor 1, 3 dan juga nombor 5. Jadi ada 3 nombor ganjil dan juga 3 nombor genap. 3 ganjil dan 3 genap. Jadi sama kemungkinan lah. Okey, seterusnya satu hari ada 25 jam. Satu hari ada 24 jam. Jadi peristiwa ini mustahil berlaku. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk melihat video-video cikgu yang lain.